نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah panjangkan lagi usia kita. Allah Ta'ala kurniakan lagi kesihatan pada kita. Dan Allah Ta'ala izinkan kita untuk terjaga semaya subuh dah. Selesai dah subuh ni. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah hari ni kita akan bermini forum. Saya hari ni cukup beruntung dapat bersama orang yang saya minat ni. Al-Fadhil Datuk Dr. Izhar Arif. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Mandi dah kau? Bercahaya-cahaya belakang tu. Alhamdulillah. Mandi dah ni, mandi. Mari mandi dah. Alhamdulillah. Oh tu, kuat lah mandi. Alhamdulillah. Benda ni kita mulakan dulu Datuk. Biasanya saya sebelum kita mula, kita ajak sahabat-sahabat kita mulakan dulu dengan kita sama-sama baca surah Al-Fatihah.
Sementara sahabat-sahabat kita dia nak share lagi. Kita harap sahabat-sahabat yang dah masuk tolong teruskan share. Moga-moga majlis ilmu kita ini tersebar dan dimanfaatkan oleh friend-friend kita yang lain. Jom kita sambil-sambil kita baca surah. Ya. Nak share mana ni? Nak share mana? Ana share dah ke Izzat. Ustaz Izzat pergi ke nanti anak share kan Izzat ni mana tak apa lagi. Okey boleh. Ana forward ke Datuk ke WhatsApp ke WhatsApp boleh? WhatsApp. Okey WhatsApp. Lepas tu kita buat mana? Ataupun sekarang ni kita ya betul. Datuk boleh forward pun boleh. Terima dah. Lepas tu ataupun boleh forward dah. Terima dah. Okey. Jadi kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya nak ajak sahabat-sahabat sekali lagi kita jadikan amalan bagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca zikir ni 3 kali di pagi hari akan terselamat daripada mudarat. Kita baca dulu. Semua sama-sama ikut saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Okey Datuk, dan sahabat-sahabat yang sedang menonton, jangan lupa untuk tolong terus share. Moga-moga majlis ilmu kita ini tersebar dan dimanfaatkan. Ustaz Johari Wahab pun ada. Lepas tu siapa lagi ni? Abu Hassan dari Melaka. Orang Melakau. Apa khabar orang Melakau? Moga-moga Melaka. Apa khabar orang Melakau? Betul tak? Dia alhamdulillah baru dapat baby tu. Moga-moga baby sihat, cerdik dan insya-Allah baby baru tu cepat-cepat dapat adik lagi nanti insya-Allah. Jadi Datuk, insya-Allah pembicaraan kita pada pagi ini dianjurkan oleh PPZ, Pusat Pungutan Zakat Wilayah. Untuk makluman sahabat-sahabat yang sedang menonton, kami biasa berprogram dengan Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan ini. Biasanya forum-forum di pejabat-pejabat korporat, di jabatan-jabatan kerajaan, di masjid surau pun ada. Tapi alhamdulillah pihak PPZ move forward dalam suasana PKP ini. Mengusahakan majlis ilmu perlu diteruskan. Kesedaran membimbing masyarakat perlu diteruskan. Maka diusahakan dengan cara yang memanfaatkan teknologi, masya-Allah. Saya sekarang ni di Shah Alam, Datuk di Bangi. Bangi ya, Dok? Ke panggil Bukit Mahkota? Mahkota mana? Bangi. Bangi. Jadi kita teruskan cuba berkongsi. Penonton kita ada yang dari Kelantan, ada yang dari dari Jengka, masya-Allah. Ada yang dari Kedah, apa khabar? Orang Ala Ustaz. Ada orang PD, tolong share. Ada dari Pahang, ada dari Singapura pun Ustaz. Ni peminat Datuk Dr. Izhar ni, sebab Datuk Izhar selalu pergi Singapura, alhamdulillah. Okey, jadi kita fokus kepada tajuk kita. Tajuk kita jaga sesama kita. Kita jaga kita. Sekarang ni khususnya kalau di Malaysia lah. Dan alhamdulillah kita syukur pada Allah
dan kita ucap tahniah kepada kerajaan Malaysia sekarang kerana usaha yang dilakukan untuk menghadapi wabak ini. Alhamdulillah, walaupun tidak 100% tetapi alhamdulillah dipuji bahkan oleh negara-negara luar macam mana kerajaan kita sekarang handle masalah yang sedang berlaku. Alhamdulillah, tapi tak selesai 100% lagi. Moga-moga Allah Ta'ala satukan hati-hati kita, beri kekuatan pada pemimpin dan rakyat dan frontliner kita untuk sama-sama berganding bahu. InsyaAllah kita keluar daripada masalah ini dan kita betul-betul peringkat pemulihan ekonomi, pemulihan kerja, aktiviti, berkeluarga, cari rezeki dan sebagainya. Sebab tu kita pilih tajuk kita, cantik tajuk yang PPZ pilih ini, kita jaga sesama kita. Jadi buat permulaan ni, saya persilakan Datuk dulu untuk intro dan mengulas tajuk ni. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat saya Ustaz Syed Nur Hisham, rakan-rakan PPZ yang tidak pernah putus asa untuk mengajak orang melakukan kebaikan walaupun di musim PKP, PKPB, kemudian PKPP, lepas tu apa lagi wallahu alam, mereka tetap berusaha untuk memastikan umat Islam bukan saja dipenuhi fizikalnya dari sudut penerimaan zakat dan sebagainya, tapi dari sudut rohani juga saya nampak. Tetap mereka suruh, mereka menggalakkan orang Islam kita di Malaysia ini bukan saja mereka ini kaya fizikal. Ya, kadang-kadang dengan duit zakat ni Ustaz Syed, orang boleh jadi kaya Ustaz. Orang boleh jadi kaya dengan duit zakat. Sebenarnya duit zakat ni Nabi SAW menggalakkan kita bayar zakat ni bukan bermaksud untuk kita menerima ni macam duit gaji bulanan. Kita dapat, kita guna, dan kalau boleh dengan duit zakat tu juga kita boleh gunakan ia untuk untuk buka bisnes dan sebagainya. Betul Datuk, memang iyalah betul. Pengalaman Datuk jumpa macam mana? Saya ada jumpa seorang hamba Allah. Dia ni sekarang ni alhamdulillah daripada satu kios kepada hampir 5 kios hari ni. Kios biasa je, iaitu burger. Jual burger, kawasan hot dia panggil. Tapi alhamdulillah dia kata dulu masa dia berhenti kerja kilang, masa tu kerja kilang hanya RM2,000 gaji sebulan, nak makan tak cukup selalu. Tapi alhamdulillah hari ni kata dia hanya bermula kerja pukul 4 petang sampai pukul 1 pagi malam jual burger. Satu kios dia akan boleh dapat bersih lebih kurang RM4,000 bersih dia kata. Sebulan. Jadi dah 5 kios sekarang ni. Dia bermula dengan duit zakat ke? Dia bermula dengan bantuan zakat. Ya, dengan bantuan zakat. Jadi apa-apa semua dia dapatlah sikit sebanyak. Lepas tu adalah bantuan-bantuan daripada yang lain. Jadi maknanya ada orang, ada dengan duit zakat ni sebenarnya kita boleh menjana kewangan sebenarnya. Ya? Bayangkan Datuk, maknanya berangkai pahala tu. Pembayar zakat, yang kutip zakat, yang uruskan dan mengagihkan pada asnaf. Harap-harap kita yang tukar ceramah ni pun boleh tumpah pahala juga. Awareness. Alhamdulillah. Awareness dan kita pun alhamdulillah termasuk daripada orang yang sama-sama mengajak kepada kebaikan. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga memang kita potong zakat tiap-tiap bulan kan. Itu yang paling penting. Sebab kita pun sama-sama kita nak jadi manusia yang bercakap dan kita cuba buat insya-Allah. Jadi itulah usaha pusat zakat. Dari sudut fizikalnya kita nak dan rohani pun kita nak. Jadi pada pagi ni saya dengan Ustaz Syed nak kita bersembang sebenarnya, sembang santai subuh sebelum kita dah boleh bersiaran langsung ataupun kita boleh ceramah secara langsung di masjid dan surau tak lama lagi insya-Allah. Tapi apa yang saya nak kongsi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 kata Allah ya, pada auzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
Allah bagi tahu pada kita tuan-tuan, wa anfiqu fi sabilillah. Infaklah kamu apa yang kamu ada, nikmat yang kamu ada ke jalan Allah. Ramai orang dia ingat infak ni hanya semata-mata duit. Tak. Banyak infak fisabilillah ni. Infak dari sudut kewangan, infak dari sudut memberi semangat, infak dari sudut ceramah, infak dari sudut share. Tadi ramai orang yang share Facebook, Instagram dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu sebahagian daripada infak yang digunakan pada hari ini untuk mengejar jalan Allah. Itu yang pertama. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Yang kedua, Islam bukan saja dia suruh kita ni menyebarkan kebaikan, mengajak orang buat benda baik sahaja, bukan. Tidak itu saja. Tetapi dia mengajak kita, Ustaz Syahid, dia mengajak kita untuk apa? Jangan melemparkan diri kita dalam kehancuran. Ini di musim PKP ni, iaitu dalam proses pemulihan, kita kena ingat bahawa kita belum lagi berjaya dan belum lagi orang kata apa, bersih sepenuhnya daripada COVID-19. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok kepada COVID-19 ni sangat menakutkan. Kawan saya dekat Mekah, ramai ada orang cakap apalah tutup Mekah, apalah tak bagi orang pergi haji, kenapalah Malaysia ni takut sangat, kenapa Arab Saudi takut sangat. Zaman Nabi dulu orang kata apa? Zaman Nabi dulu orang kata apa? Tak takut dengan musuh-musuh Islam, tak takut dengan penyakit. Itu adalah fakta yang tidak betul. Kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW, alhamdulillah musim PKP ni saya di UKM telah sekarang ni dalam proses pencetakan di UKM 262 muka surat COVID dan Islam. Kita buat buku COVID dan Islam. Saya ketua penyunting buku tersebut dan saya ada mempunyai 4 artikel dekat situ. Bayangkan kita lihat bahawa dalam sejarah Islam rupanya banyak berlaku kes-kes dipanggil kes-kes seperti wabak ini. Wabak. Bukan saja COVID, ada taun, ada macam-macam penyakit. Ada sopak di satu kawasan tu, sopak pula. Tu pun Nabi SAW suruh kita hindarkan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi kita hari ni COVID-19 kita kena sama-sama menghindarkannya dengan pelbagai cara yang diajar oleh ataupun yang digalakkan oleh Kementerian Kesihatan, yang disuruh oleh kerajaan kita. Kena ikut. Dan itu sebabnya Arab Saudi dia sekat, kerana di Arab Saudi lebih teruk berbanding kita. Dikhabarkan kawan saya dekat Mekah, dia kata apa? Dia kata kadang-kadang satu hari tu sampai 1000 kes baru. Kita baru 40 orang, 250 paling banyak kan. Dia sampai 1000 kes baru. Mati tak usah cakap lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, sebenarnya banyak benda yang kita kena, orang kata apa, kena bermuhasabah, dan kita kena ingat kita ini manusia yang kena memastikan kita tidak terjebak dengan benda-benda yang boleh menghancurkan diri kita, orang lain, keluarga dan sebagainya dalam kehidupan kita. Itu yang nombor 2. Nombor 3, ini penting. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa dia? Buat baiklah. Buat baiklah, kata Allah Ta'ala. Sebab Allah sangat suka kepada orang yang buat baik. Terima kasih kepada PPZ. Terima kasih kepada Ustaz Syahid Nur Hisham yang pagi-pagi ni saya tahu Ustaz Syahid suka tidur sebenarnya. Jangan bocor rahsia sini. Ustaz Syahid ni dia orang bagus. Dia sanggup tinggalkan tempat tidur, sanggup tinggalkan anak-anak yang sedang tidur, sedak tidur dalam kalangan ramai-ramai ni. Tapi tuan-tuan tinggalkan anak-anak okey lagi Ustaz. Tinggalkan mak anak tu. Aduh. Sanggup sampai kita nak orang kata apa, nak bersiaran langsung, nak kongsi ilmu, nak kita sama-sama dapat faedah daripada rancangan pada pagi ini. Jadi semoga kita dapat sama-sama melakukan yang terbaik di musim COVID-19, di musim PKPP ni. Kita jangan buat sesuatu benda yang boleh merugikan kita. Semalam pun agak mengejutkan apabila kes baru meningkat sikit. Lebih kurang tak banyak tapi meningkat. Jadi sangat menakutkan. Jadi saya hanya nak sebut saja bahawa kes seperti ini perlu kita berjaga-jaga. Macam semalam kes baru lebih kurang warga negara saja ada 15 orang. Warga luar bukan warga negara ada 23. Bermaksud bukan sikit lah ya tuan-tuan dan puan. Kita kena berhati-hati
dan kita kena sentiasa ikut arahan kerajaan, pakai mask, lepas tu sanitizer jangan lupa, lepas tu apa lagi, penjarakan. Ingat, kita kalau tak kena lagi tak apa, kalau dah kena wa iyazubillahi min zalik. Datuk baca ayat tadi, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu lontarkan diri kamu kepada bahaya, kemusnahan, kebinasaan. Kita juga dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara fil Islam. Tak boleh biarkan diri kamu bahaya dan tak boleh juga kamu jadi sebab orang lain kena bahaya. Betul? Sekarang ni Datuk, kita fokus spesifik lagi kita sebagai orang Islam. Sekarang ni alhamdulillah Menteri Agama kita yang sekarang telah keluar SOP mengizinkan berkenaan dengan solat Jumaat. Ada negeri-negeri yang kalau negeri hijau tu, negeri Terengganu dah isytihar boleh pergi ke masjid. Adalah maknanya SOP. Kadang-kadang ada segelintir kita mungkin kerana kerinduan dia sangat pada masjid. Lama sangat dah tak sembahyang Jumaat, lama sangat dah tak berjamaah. Bila pergi ke masjid, kadang-kadang terpaksa beratur. Kalau Jumaat tu tunggu lama, nak cek suhu dulu, kemudian ada SOP. Dia mungkinlah kan dia terlalu rindu pada masjid. Tetapi Allah uji selama ni dia sabar tak pergi ke masjid lagi. Sekarang ni sabar dah pergi masjid tapi untuk masuk ke masjid, bila kena duduk macam mana, berjarak macam mana dan sebagainya, sehingga ada yang dia semangat nak masuk masjid tapi dia terlupa menjaga akhlak. Dia marah pula kepada petugas-petugas masjid. Ada masjid yang ada guard, ada masjid yang ada rela, ada masjid yang bila siap bertugas, dia kena marah pula kawan tu. Tok Imam kena marah. Kita bimbang juga, Tok Imam kena marah ni, nanti Tok Imam mogok, dia sembahyang Jumaat 6 rakaat. Kita juga susah. Kan? Kau marah aku hari dah sembahyang Jumaat 6 rakaat. Padahal muka kau. 6 rakaat, ambil nak sangat ada. Jadi tu macam mana kita nak maknanya nak peringat pada sahabat-sahabat kita, pada masyarakat kita supaya semangat nak sembahyang tu bagus, tapi biarlah seiring dengan akhlak kita jaga sesama kita. Silakan Datuk. Baik, Ustaz Said, sebenarnya apa yang Allah uji hari ini adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah. Allah sebenarnya dia sayang kita sebenarnya. Tuan-tuan dan puan cuba bayangkanlah, sepanjang hidup kita ni, bahkan suatu ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kita tahu umurnya sudah mencecah 94 ke atas, ya, sudah sangat dewasa berbanding kita. Arwah ayah saya pun meninggal dunia umur 60 tahun 3 bulan. Ini 93 tahun ke atas, maknanya 94, 95. Bayangkan tuan-tuan dan puan, orang yang umur 95 tahun ini pun tidak pernah menghadapi situasi ini. Tidak pernah menghadapi situasi segetir ini. Hanya dengan kuman atau hanya dengan virus yang dinamakan sebagai COVID-19 ini menyebabkan dunia jam. Kenapa Allah buat macam tu? Kenapa Allah uji? Sepanjang-panjang ni kenapa Allah uji? Sebab Allah nak bagi tahu kat kita, aku sayang kat kamu semua. Masjid di Malaysia ni saja, masjid dan surau Jumaat ada tak kurang 19,000 masjid dan surau Jumaat. Tetapi cuba kita pergi sebelum ni, suraunya, masjidnya. Kalau masjid tiang ada 20, ada 40 tiang, jemaah ada 20 orang. Kalau pergi kuliah, baru ni saya ada jumpa dengan Masjid Putra, Imam Masjid Besi. Masjid Besi okeylah, tak ada tiang sangat. Kalau Masjid Putra tu banyak tiang. Sampai imam dia Ustaz Ikmal kata kalau orang tak sedar lagi tak tahulah, dia kata. Masjid secantik-cantik ini pun ada orang dia datang ambil gambar dia balik. Dia tak datang pun semayang. Ada orang azan berkumandang, tak masuk pun semayang. Macam mana ni kesedaran kita orang Islam, orang Melayu Islam dan sebagainya. Tak kira lah bukan Melayu saja, semua orang Islam. Sama ada Cina Islam, India Islam, siapa saja. Kenapa mereka ni boleh datang ambil gambar, azan berkumandang, tak masuk pun kat dalam?
Allah Akbar. Ada yang lebih teruk lagi sebelum ni lah. Kita banyak pergi masjid Ustaz Syed kan. Banyak masjid kita pergi. Kalau 30 hari, 30 surau dan masjid kami pergi. Tak masuk subuh lagi tu. Subuh Jadi duha nak lagi. bagi tahu. Tak kira duha lagi. Ada yang sampai zuhur pun ada kuliah. Tapi nak bagi tahu kadang-kadang kita masuk kawasan masjid tepi kiri kanan masjid di luar pagar masjid tu. Bayangkan ada kedai-kedai makan. Orang boleh dengar azan Allahu Akbar. Lepas isap rokok, minum teh. Bang, malu bang. Tempat lain mana ada orang buat macam tu. Azan berkumandang ni tutup kedai. Kalau di Arab Saudi, azan 10 minit sebelum azan semua dah tutup kedai. Siapa buka kedai, wabillahi taufik, alamatnya kena tarik dia punya license. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, Allah nak bagi tahu tak payah undang-undang negara dah, tak payah undang-undang kerajaan tetap dah, tak payah dah tutup kedai apa, tarik lesen. Ni sekarang ni aku tarik semua sekali. Jadi kalau kita tak sedar lagi, maknanya kita adalah orang yang rugi. Itu yang pertama. Ujian Allah nak ingatkan kita sebab Allah sayang. Allah nak bagi kita ini, kau rasakanlah sekejap. Aku nak uji kamu. Allah boleh je dia turunkan azab dalam keadaan kita leka. Tak. Tapi Allah turunkan azab yang boleh kita, kita boleh hadapinya dengan bijaksana. Jadi antaranya yang pertama, kita semua dikenakan PKP. Ada yang tak boleh keluar langsung kalau di India apa semua tu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dah boleh sikit-sikit ni, ada orang pula dia terlalu gairah. Terlalu gairah nak pergi. Sebab sebelum ni tak pernah pergi. Lama tak pergi. Lama tak pergi. Ada AJK masjid, orang yang biasa pergi masjid, tak apalah kita bagilah peluang. Macam saya semalam di Ampang, 2 hari lepas di Ampang. Saya duduk di kawasan yang orang kata kawasan bukan kawasan saya. Saya tengok daripada jauh pun saya tengok orang beratur tu nak masuk sembahyang Jumaat, nak ambil kod kan. Saya rasa kalau saya pergi pun nak ambil kod, dia kena pakai kod tu. Nak pergi tu pun tak lepas. Saya rasa kalau saya pergi tak lepas. Jadi saya sembahyang berjemaah dengan kru orang kata kru cameraman apa sebagainya dekat studio. Bayangkan tuan-tuan perempuan, kita tengok pun Allah ramainya orang. Alhamdulillah, saya harap bukan solat Jumaat saja. Lepas ni bila surau dan masjid dah buka, semua yang bercakap, semua yang rindu tu kena pergi secara konsisten, istiqamah. Hidupkanlah rumah Allah, hiduplah masjid. Hiduplah segala-gala perkara-perkara yang baik di masjid dan surau. Yang banyak ni, yang hampir 19,000 masjid dan surau Jumaat kat Malaysia ni. Bayangkan, kita ni bila dah pergi, bukan saja kita kena pergi sebagai seorang hamba yang rindu kepada masjid dan surau, tetapi kita jangan lupa sampai adab kita terlupa. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu ni ada akhlak yang mulia. Jadi akhlak ni tolong jaga elok. Bila kita pergi, tolonglah jaga 1 meter. Bila sampai kat sana, tengok-tengok sampai kat giliran kita, depan pintu pagar, tengok-tengok kita dah cukup dah. Masjid dah cukup 40 orang. Aku beratur dari tadi dah. Panas ni. Nak sembahyang takkan tak boleh. Allah. Betul. Ada yang stres, mengamuk, ada yang marah, tak ada otak ke kami dah sampai, tak ada toleransi. Bukan masalah toleransi, ini masalah yang melibatkan nyawa. Tengok, kadang-kadang kalau kita duk cakap kata tak apa, sebenarnya bila tak apa ni lah. Ya, kita sebelum ni ingat tak masa awal-awal COVID dulu. Kita duk kata tak apa, pap kena satu dunia habis. Orang duk kata tak apa sikit daripada Wuhan, tak ada apa, kita terkawal. Bila dah seorang masuk, 2 masuk, 3 masuk, semua tak jaga, ambil. Sekali kena bab 250. Jangan main-main. Arab Saudi. Dulu dia kata tak apa, kita kawal. Bab kena 1,000 terus. Sekarang ni dah meningkat melampau-lampau sangat. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan perempuan, apa yang kerajaan buat, apa yang negara-negara Islam buat, apa yang negara-negara Barat buat untuk sekat orang daripada masuk dan keluar daripada negara mereka untuk memastikan nyawa kita selamat. Samalah juga untuk pergi masjid. Kenapa ada step by step? Kalau di negeri Selangor, sangat ketat. Tuanku Sultan sangat menjaga nyawa rakyat daripada terjebak dengan COVID-19. Itu sebabnya Selangor mengambil jalan pendekatan step by step. Ambil sikit. Bukan apa, kita risau takut nanti orang akan tuhmah, orang akan mengatakan bahawa ni semua punca daripada kluster masjid ni. Sangat nak semayang. Tengok. Jadi akhirnya
nama masjid tu tidak elok. Nama orang Islam itu tidak elok. Jadi kita nak nampakkan yang Islam itu agama yang hebat, agama yang orang kata apa, yang menjaga segala-gala keharmonian ini untuk memastikan umat Islam orang kata apa, tidak terjebak dengan COVID dan sebagainya, Ustaz Syed. Betul. Yang marah-marah tadi, bila dia beratur last kali dia tak boleh masuk, dia marah dan sebagainya. Dia tak faham bahawa sebenarnya dia beratur, dia parking jauh, jalan, dia dah dapat pahala sebenarnya. Betul Ustaz Syed. Maksudnya dia faham bahawa Allah sampai giliran Allah tahu aku nak. Allah tahu aku dah beratur. Allah tahu. Tapi sampai giliran tak dapat. Sebenarnya dia dah dapat pahala. Dia duk faham bahawa kena duduk dalam masjid tu je pahala. Rupanya nak masuk dalam masjid nak selfie. Oh, aku sedih solat Jumaat. Aku rindu masjid. Aduh. Tak boleh nak selfie dalam masjid tu, marah sangat tu. Betul. Kan? Jadi sebenarnya kalau dia faham bahawa segala susah payah dia dah dikira pahala dah. Dah nak buat macam mana dah. Penuh dah. Datuk, ada orang tanya sedikit soalan ni, sahabat kita Mahdi ni. Minta Datuk ulas sedikit berkenaan ada orang kata kenapa perlu kita takut dengan wabak seperti COVID. Sedangkan itu semua Allah yang bagi dan Allah yang tentukan. Bagaimana kita nak kaitkan dengan hadis yang Ustaz Syed baca tadi, la darara wa la dirara fil Islam. Macam mana? Sila tu. Okey, terima kasih saudara Mahdi, kawan-kawan kat luar sana. Saya baru-baru ni sepanjang PKP 3 bulan tak keluar, banyak masa saya membaca, banyak masa saya mengkaji mengenai wabak dan sebagainya. Sehingga kami di UKM dapat hasilkan 262 muka surat pelbagai tajuk. Ada yang berkaitan hadis saja COVID tentang dalam hadis, wabak dalam hadis, wabak dalam Al-Quran, wabak dalam sejarah Islam, wabak apabila melanda negara-negara dalam politik dan sebagainya. Banyak. Jadi bila saya lihat rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kenapa kita perlu takut? Jangan kata kita, saya Muhammad Izhar Arif, Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang, saudara Mahdi, Tan Sri Mahyudin Yassin, Datuk Sri Zulkifli Al-Bakri. Ini nama-nama biasa tuan-tuan. Yang takut pada COVID, yang takut pada wabak. Yang takut kepada wabak juga bukan nama-nama ini. Yang takut kepada wabak juga adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq. Lepas Nabi Muhammad, Abu Bakar. Lepas Abu Bakar, Umar. Bang, bayangkan tuan-tuan, Umar bin Khattab ni pemimpin nombor 1 dunia ketika itu. Bayangkan bila dia datang daripada Madinah menuju ke Syam. Syam ni Palestin, sempadan tu. Arab Saudi dengan Palestin di sempadan dengan Iraq apa semua. Jadi bayangkan di Palestin ni di Syam. Bila on the way dari Nabi tu daripada Umar bin Khattab Umar bin Khattab daripada Madinah sampai dah dekat border ataupun dekat sempadan dengan Palestin, iaitu Syam, Palestin, Syria, Jordan dengan Lebanon. 4 negara ni dipanggil Syam. Bila nak masuk tu tiba-tiba dimaklumkan oleh sahabat wakil daripada Syam, memaklumkan jangan masuk wahai Umar. Sebab dalam Syam sekarang ini dilanda wabak amwas. Wabak ini sangat-sangat bahaya. Dan ini dibincangkan ulama di dalam buku tentang al-wabak fil Islam, wabak amwas dalam Islam. Bayangkan Umar bin Khattab termenung. Dan Umar pada mulanya nak masuk juga sebagai seorang pemimpin yang Umar ni tak pernah takut dengan makhluk Allah. Mudah saya katakan tak pernah masuk, tak pernah takut dengan apa? Dengan makhluk Allah. Sampaikan orang kata Hajar Aswad tu, pernah dia kata ke Hajar Aswad, kalau aku tak nampak Nabi cium kau ni, ya, la taraktuka, aku dah lempar kamu ni kat dalam lembah. Punyalah garang Umar ni. Sebab apa? Dia tahu batu tidak memberi manfaat. Tak boleh mengampunkan, tidak boleh itu, tak boleh ini. Aku kalau tak nampak Nabi cium, aku tak cium kamu wahai Hajar Aswad. Itu Umar bin Khattab. Kita nak cakap tak tergamak. Tak tergamak kita. Tapi Umar berani. Umar yang berani ni pun bila dengar kata wabak ada dekat Syam, Umar nak masuk, Umar berhenti sebentar. Bukan berhenti saja. Umar ni seorang pemimpin yang hebat, dia panggil
Pertama dia panggil siapa? Dia panggil orang-orang kanan, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Maksudnya kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang pertama yang sama-sama masuk dengan Nabi, bersama-sama dengan Nabi masa mula-mula Islam bangkit. Antaranya Ali bin Abi Talib, ya, antaranya ramai, ya, Abdul Rahman dan sebagainya. Jadi mereka ini semua berkumpul dan berbincang dengan Umar. Macam mana ni? Akhirnya semua kibarus sahabah mengatakan, kamu jangan masuk sebab ini bahaya. Umar tak puas hati lagi. Umar panggil kumpulan yang kedua. Siapa kumpulan kedua? Dia panggil Al-Muhajirun. Dia panggil geng-geng yang bermusafir dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Dalam riwayat mengatakan termasuk mereka yang pernah pergi ke Habsyah, yang pergi hijrah ke Habsyah pun termasuk daripada kumpulan pertama ini. Dia bincang juga, ni geng yang kedua. Dia berbincang, geng-geng Muhajir, geng-geng Mekah yang berpindah ke Madinah. Berbincang. Semua mereka kata, jangan Umar, kamu sekarang ini sedang bawa satu kumpulan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW nak masuk ke dalam Syam. Kalaulah mereka semua terjebak dengan wabak, maka kamu dah melemparkan diri kamu dalam kehancuran, sahabat-sahabat dalam kehancuran. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. 2. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, Umar dengar pandangan daripada geng-geng Muhajirin. Nabi Umar panggil pula golongan-golongan yang dinamakan Al-Ansar, kumpulan-kumpulan sahabat-sahabat yang terkenal, yang besar di Madinah Al-Munawwarah. Berkumpul pula mereka. Mesyuarat yang ketiga. Semua kata, jangan wahai Umar, jangan sekali-kali, ia akan mendatang mudarat kepada kamu. Kamu sekarang ni diperlukan oleh umat Islam. Jangan buat benda-benda seperti itu. Sekarang ni negara-negara memerlukan pemimpin seperti kamu. Maka Umar bin Khattab berpuas hati dengan 3 mesyuarat. Bila nak bagi keputusan, dia mesyuarat kali ketiga, keempat dengan semua yang ikut Umar bin Khattab nak masuk ke Syam. Semua berpandangan dan bersetuju dan bermuafakat, kata Umar jangan masuk ke dalam negeri Syam. Yang paling menarik, apabila sahabat tanya, wahai Umar, kamu nak lari daripada qada Allah? Ini macam soalan tadilah. Kamu nak lari daripada qada Allah? Kata Umar bin Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, dia kata, kamu nak lari daripada daripada qada Allah? Kita lari daripada qada Allah kepada qada Allah yang lain. Allah, hebat Umar bin Khattab. Selesai masalah. Bermaksud kita ni tak takut pada COVID, tetapi kita takut kesan COVID kepada orang Islam. Bila orang Islam terlibat dengan COVID-19, jumlah orang Islam makin kurang. Bila orang Islam sakit, maka kos ekonomi orang Islam makin teruk. Bila ramai umat Islam yang kena COVID di negara Islam, ekonomi negara tu juga akan turut terjejas. Bila orang kata umat Islam tak boleh bekerja, orang Islam jadi masalah akibat COVID-19, duit zakat akan habis bukan pada tempat dia. Bermaksud kita patutnya duit zakat ni kita boleh bantu orang susah yang sememang-memangnya susah. Tapi disebabkan COVID-19, orang yang senang dulu jadi susah. Bertambah asnaf zakat. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi semua itu mendatangkan kemudaratan. Selain pada mudarat COVID yang Datuk sebut tadi, duit zakat yang tu, subhanallah, antara musibah yang juga menimpa apabila adanya golongan-golongan yang suka viral ni, Datuk. Dia kata, mana pergi duit zakat? Tidak diagihkan. Sedangkan duit zakat BPZ saja yang saya tahu sepanjang PKP sehingga hujung Ramadan baru ni, lebih 40 juta telah diagihkan kepada asnaf-asnaf. Masya Allah. Lebih 40 juta, bayangkan. Diagihkan pada asnaf. Tapi ada yang jenis suka viral-viral. Datuk tengok, saya nak share Datuk dengan sahabat-sahabat yang sedang menonton. Ada satu kes viral yang berkait dengan duit zakat. Kita tengok je.
Tengok tu Datuk. Canggih pihak PPZ ni Datuk. Yang jadi orang fakir. Pelakon utama. Pelakon utama Miro. Miro tu pun sebenarnya staff PPZ. Pandai dia berlakon. Lepas ni boleh ajak berlakon gerak khas. Tapi memang betul realiti begitu. Ada orang dia pergi dekat fakir miskin yang duduk gelandangan dan sebagainya. Dia gelandangan kata saya tak terima apa-apa bantuan. Jadi yang geng-geng yang suka viral ni dia kata mana pusat zakat? Berjuta-juta kutip duit tak diagihkan. Dia pun bagilah sikit duit pada gelandangan, ambil gambar, tunjuk, viralkan. Sedangkan yang gelandangan tu baru je terima duit daripada pusat zakat bantu, lepas dapat dia pergi duduk balik kat situ. Allahu Akbar. Jadi ini pun kita kena jaga juga sesama kita, menjaga aib, menjaga institusi agama kita. Institusi masjid, institusi pusat zakat, kita jaga sesama kita. Bukan kita pula yang tolong top up, tolong viralkan. Ni pusat zakat tak buat kerja. Ni staf zakat ni kutik je pandai. Mana agihannya? Ini masalah. Sebab perkara-perkara viral ni ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kalimah yang keluar di mulut dan juga setiap kalimah yang kita taik, yang kita tulis, semuanya ada malaikat yang mencatatnya. Ya Datuk, kita minta Datuk sambung sikit lagi perbincangan kita. Okey, Ustaz Syed, saya ingin sentuh sedikitlah kepada rakan-rakan kita yang selalu bertanya di mana pusat zakat. Di mana geng-geng zakat, di mana dan di mana. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tak tahu, tanya kepada mereka yang layak. Jangan tanya dalam Facebook, jangan tanya dalam Instagram, sebab orang yang jawab pun belum tentu mereka ini tahu apa yang pusat zakat, apa yang lembaga zakat buat. Saya, Ustaz Syed, Ustaz Kazim, Ustaz Haslin, Ustaz Abdullah Khairi, ramai lagi, Ustaz Dusuki. Semua ni tuan-tuan dan puan, kami terlibat secara langsung untuk mempromosikan zakat. Kami ni jenis orang tak pandai nak, orang kata apa, nak membodik. Sebab kami ni semua ada pendapatan sendiri dan kami mempunyai kerja yang tetap dan kami mempunyai mempunyai bisnes macam Ustaz Syed, toke madu. Ya, semua tu tidak perlu kepada pembodekan. Kalau kami nampak salah, selalunya kami akan lepas dia. Kami tak pandai nak macam kata, oh benda salah, kami kata, oh ini betul. Sebab kami nak membodik. Tak ada. Sebab kami tidak mendapat apa-apa habuan pun daripada zakat dan kami bukan penerima zakat. Bahkan duit kami pula dipotongnya daripada akaun-akaun. Saya boleh tunjuk dalam akaun saya, potong tiap-tiap bulan, akhir tahun bayar lagi zakat secara pukal. Semua tu tuan-tuan dan puan untuk orang fakir miskin. Saya ada hak untuk komen. Saya ada hak untuk bercakap. Saya ada hak untuk memberi pandangan kepada lembaga zakat, pusat zakat wilayah persekutuan, CEO-nya sahabat saya, Ustaz Syukri. Manakala di Selangor, lembaga zakat Selangor, sahabat saya, si Saiful, Tuan Haji Saiful, CEO. Masa kat Mekah lagi saya dah kenal dia. Lepas tu di Penang, di Kedah, di mana lagi, di Kelantan, semua tu kita punya sahabat tuan-tuan dan puan. Saya tahu macam mana mereka ini bekerja kuat, mereka ini berkeras, berusaha untuk mengagihkan duit zakat yang ada. Tuan-tuan, duit zakat ni dia tak boleh bagi sebarangan macam tu. Orang datang minta tu bagi. Ustaz Syed pakai kotor-kotor, pakai koyak-koyak sikit pergi minta zakat, dia tu bagi. Tak. Saya antara penerima zakat Selangor masa saya belajar di Syria. Berapa tahun saya dapat? Sampai saya pergi belajar di Mesir pun, saya dapat duit zakat Selangor. Timbalan Mufti Selangor, Datuk Dr. Anha Opir, antara penerima zakat. Samalah dengan saya, tuan-tuan dan puan. Kami penerima zakat. Ustaz Haslin Bollywood, antara penerima zakat. Bang, bayangkan, ramai mana kami tengok zaman belajar, ada orang yang menipu duit zakat. Allah. Dia sanggup tipu slip gaji, slip gaji ayah. Dia sanggup menipu, slip gaji, orang kata apa? Slip gaji pula, markah, pemarkahan universiti. Dia tak lulus, dia ambil orang lain punya, dia tepek, dia pergi photostat. Bang, berapa ramai bang. Datuk biasa buat begitu? Saya tak biasalah. Sebab masa tu, sebab saya setiausaha zakat Selangor masa tu.
Ni sebab ni untuk zakat kan. Saya setiausaha zakat Selangor. Jadi bila kita tengok, kita pergi hantar, dia orang hantar balik kat kita, dia kata ini adalah slip peperiksaan palsu. Alamak, rupa ada yang buat macam tu. Tapi nak bagi itu dalam kalangan pelajar universiti. Di mana? Al-Azhar. Dekat mana? Dekat Syria. Dekat mana? Dekat beberapa tempat yang lain. Ada yang buat begitu. Bang, bagaimana yang kat luar sini? Yang tidak ada slip peperiksaan, yang tidak ada itu, tak ada ini. Semua datang kata saya susah. Bang, kalau macam tu, habis duit zakat takut terbagi kepada orang yang tak layak. Itu sebabnya pusat zakat, dia bukanlah tegas sangat. Dia cuma nak tahu, betul ke, miskin ke, fakir ke. Sebab tu fakir lain, miskin lain. Itu asnaf yang berbeza. Dia ada definisi dia. Jadi oleh yang demikian, saya nak bagi tahu kepada semua rakan-rakan yang saya ikut selama ini, geng-geng zakat, kawan-kawan zakat yang selalu turun padang, mereka cuba sedaya upaya untuk membantu penerima-penerima zakat mendapat zakat. Cuma penerima zakat ni kena berikan sedikit kerjasama dengan menunjukkan apa yang diminta oleh pihak zakat. Itu satu. Dan pusat zakat, lembaga zakat ni sentiasa ada improvement, ada buat benda-benda baru, ada nampak benda baik sikit dia akan buat, dia akan tambah. Bagi macam saya, Ustaz Syed bagi cadangan, dia orang cepat-cepat akan masuk dalam mesyuarat untuk buat benda-benda yang sama. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan, macam tuan-tuan tengok, pusat zakat ni dia akan cuba sampaikan kepada mereka yang berhak. Jadi kalau ada orang yang buat maksiat dengan memfitnah pusat zakat, lembaga zakat negara kita ini tuan-tuan dan puan, maka sedihlah kita. Sebab dia sudah menyebarkan benda yang tidak betul, menyebarkan fakta yang salah, menyebarkan fakta-fakta yang mendukacitakan orang Islam. Ingat, zakat ini tidak boleh dimain-mainkan. Kalau salah, kita akan tegur kata salah. Kalau betul, kita akan menyokong dan kita akan membantu. Saya takkan terlibat kalau katakan saya tahu PPZ ini salah. Saya takkan terlibat. Saya tidak akan berkompromi sebab ini duit zakat. Diorang pun ambil duit saya, masuk sekali dalam tu. Ambil duit Ustaz Syed, hasil bisnes dia, masuk dalam tu. Semua orang pakat bayar tuan-tuan dan puan. Jadi takkan saya nak biarkan beribu-ribu duit saya keluar untuk zakat setiap tahun. Jadi takkanlah saya nak biarkan orang bagi pada mereka yang tak berhak ataupun duit itu disimpan, dibekukan dalam akaun. Saya takkan izinkan. Duit masjid yang dibekukan pun saya tak izinkan. Orang bagi duit kat masjid, suruh infak. Suruh gunakan untuk pengimarahan masjid. Kalau ada pengurusi yang buat macam tu, simpan duit masjid, jadi macam ASB duit masjid tu, baik tak payah. Orang bukan nak simpan duit dekat masjid, bukan nak simpan duit dekat pusat zakat. Orang bagi kat zakat, bagi kat masjid untuk diimarahkan. Lagi banyak kita bagi, lagi bertambah rezeki masjid tersebut. Macam Dr. Farid Ravi. Dia bukan saja ahli Majlis Agama Islam Negeri Selangor, ahli Majlis Agama Islam Negeri Pahang. Dia jaga bahagian zakat tuan-tuan dan puan. Masjid dia dekat Seri Putra, masjid antara masjid yang imarahnya hebat tuan-tuan dan puan. Duit dia masa dia pegang bermula dekat 18,000 pendapatan masjid. Lepas dia guna untuk program-program agama, program kesihatan dibuat kat masjid, program agama buat kat masjid, kursus tu buat kat masjid, semua ditanggung oleh masjid. Daripada 18,000 hari ni 32,000 tuan-tuan buat, lebih kurang pendapatan masjid. Lagi banyak dia memberi, lagi banyak orang bagi sebab orang nampak. Jadi samalah juga macam kita, alhamdulillah saya tengok orang nampak sebab pusat zakat, lembaga zakat punya pendapatan makin naik setiap tahun. Kalau orang tak percaya, takkan ada orang bayar. Betul tak Ustaz Syed? Jadi janganlah kita menyebarkan fitnah kalau kita tidak tahu yang sebenar. Kalau nak tahu yang sebenar, jumpalah orang-orang yang terlibat dengan zakat. Saya terlibat secara langsung. Jangan pergi tanya orang yang kerja zakat. Memanglah kita akan rasa macam dia ni nak jaga dia punya majikan. Tanya orang macam kami ni yang third tidak party. Ada kaitan. Third party, orang pihak lain. Dan saya juga pembayar, Ustaz Syed juga pembayar, dan kami juga terlibat secara langsung dengan golongan PPZ ataupun pihak PPZ yang cuba untuk buat benda-benda yang baik. Wallahualam. Bila Datuk sebut tadi, Datuk zaman belajar dulu terima duit zakat, Timbalan Mufti Dr. Anha Ope, Timbalan Mufti Selangor terima duit zakat. Yang antara perkara yang saya terlintas sekarang, beruntungnya pembayar-pembayar zakat.
Mana sekarang bila Dr. Izhar pergi menyebarkan ilmu, sudah pasti yang membayar zakat dulu akan ada saham pahala. Kalau di awal tadi Datuk cerita yang peniaga burger tu, daripada asnaf penerima zakat, sekarang barangkali dia menjadi pembayar zakat. Maknanya yang dulu-dulu yang dia terima itu sudah pasti ada orang bayar. Ini yang kita kata rantaian pahala yang berpanjangan. Allahu Akbar. Dan bila ada institusi yang menguruskan, maka ia sampai kepada orang yang selayaknya. Bila Datuk sebut tentang Datuk potong gaji, ni ada juga akak kita ni, dia kata, betul itu Datuk, kita yang bekerja tiap-tiap bulan ni buat potongan zakat. Dan Alhamdulillah PPZ ada, dia buat memudahkan. Tu pun Datuk, ada juga orang yang kata susah nak bayar zakat sekarang, tak jumpa cari kat mana. Jadi ada satu maklumat ini yang disediakan oleh pihak PPZ, mudahkan kita untuk bayar zakat. Zakat tu wajib kan? Tak susah sebenarnya nak bayar zakat. Dulu memanglah kena bawa duit tunai. Sesak, tak cukup masa, tempat pun tak banyak pilihan. Semuanya dah mudah, dah ada van bergerak, boleh pakai cek, kad kredit, kad ATM pun boleh. Nak mudah lagi, buat je potongan gaji bulanan. Nak bayar, bila-bila masa pun boleh. Kan dah ada zakat.com.my. Memang mudah. Datuk Izhar, berkenaan kita balik pada tajuk kita, kita jaga kita. Sekarang ni dah banyak kelonggaran untuk pergi kerja, untuk pergi restoran pun ada. Jadi saya tertarik dengan satu ungkapan yang masyarakat perlu faham sekarang. Sektor-sektor ini dibuka bukan kerana selamat, tetapi kerana keperluan untuk pemulihan. Ya. Ini yang masyarakat kena faham. Maknanya bukan tak selamat, maknanya bukannya maksud 100% settle dah. 100% selamat dah boleh pergi restoran. 100% selamat dah boleh pergi kerja. Tetapi dibuka dan dilonggarkan untuk maslahah. Untuk maknanya kita berusaha balik nak pemulihan tadi. Di hujung ni mohon Datuk ulas perkara ni sikit. Dah ada 10 minit lagi lebih kurang. Okey, Ustaz Syed, rakan-rakan penonton semua, saya faham ramai yang sudah mula keluar. Malam saya dekat Ampang, saya dekat Kuala Lumpur. Saya tengok jalan semua jam. Ramai yang balik kampung, apa semua dan sebagainya. Dan hari ni kalau kita pergi ke supermarket, kita nak masuk supermarket, kita nak masuk ke kedai-kedai makan, semua kena ambil orang kata apa? Ambil suhu, kena tulis, kena ambil kod. Kalau kita ada barcode, kita akan guna barcode. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, para penonton yang dikasih sekalian, bila arahan itu dikeluarkan, bila kita kena ikut arahan tersebut, ada yang tak berpuas hati, ada yang marah kerana dia kata kalau saya sakit aku tak keluar lah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, COVID ni dia bukan kira sakit. Kadang-kadang tak sakit pun kena. Itu yang ramai rakan-rakan kita yang kita tengok dalam pengumuman setiap hari, ada warga negara bukan warga negara yang positif COVID. Mereka ini tuan-tuan dan puan, buruh kasar, ada yang bekerja kilang, ada yang bekerja badan dia orang ni, fizikal dia orang sangat kuat bang, sangat kuat. Jadi dia orang tak sakit, dia duduk gelak, ambil test tengoklah ada COVID. Rupanya dalam badan tu ada COVID, ya, tetapi tidak dizahirkan kerana apa? Dia tidak, antibody dia kuat. Tetapi pada masa yang sama dia adalah penyebar. Itu yang bahaya. Dia penyebar. Badan saya lemah. Saya duduk tepi, katakan orang pekerja Bangladesh. Duduk tepi dia. Saya boleh dijangkiti sebab badan saya lemah, antibody saya lemah. Maka kena ingat, kita ni bila dalam keadaan macam ni tak tahu siapa kena siapa tak kena, maka kerajaan telah menetapkan satu kewajipan, semua wajib ambil suhu. Semua wajib tulis nama betul. Jangan tulis, ada yang tulis nama Superman bang, Superman. Aduh. Saya pernah sekali saya pergi ke supermarket nak pergi beli baju. Saya masuk saya nak tulis nama saya dah buat ini, ambil suhu 36.4. Saya nak tu tulis nama saya Muhammad Izhar, atas saya tu line atas Superman.
Ya Allah, kau agak-agak lah, janganlah buat macam tu. Superman kok, Superman. Enggak baca ditulis dengan betul. Superman itu. Yang tak tahan yang nombor telefon tu agak-agak macam beli betul lah. Nombor 0199000000. Wah, hebat betul nombor. Nama Superman dan nombor pun lebih kurang Supergirl. Jadi agak-agak kau jangan menipu. Rupa-rupanya ramai orang menipu. Bang, kalau menipu, apa yang awak dapat? Awak jadi penyebar kepada mak awak yang mak awak sedang sakit dekat rumah. Dia penyebar dengan mudah. Mak yang kena diabetes, atuk yang kena diabetes, pakcik-pakcik yang kena diabetes. Sangat mudah kena, bang. Jadi kita ni duk ikut kepala sendiri, duk keras kepala, degil. Kita penyebab orang lain meninggal dunia. Bang, orang lain tu, mak bapak yang sedang menanggung anak-anak, orang abang-abang yang sedang menanggung anak-anak, punca daripada kita yang degil, kita akan jawab depan Allah Ta'ala. Jangan main-main. Itu sebabnya dalam isu kita melakukan segala SOP yang telah ditetapkan ni, semayang kena jarak, pertikai kena perlu jarak, ikut sudahlah, ada dah sebab tu. Diorang ni buat kajian berjuta, berbilion kerajaan habis untuk memberi bantuan, buat penyelidikan dan sebagainya. Jadi tolong kita sama-sama memastikan rantaian COVID itu tidak menular, tetapi kita dapat menyekat dengan baik. Dan ikutlah segala arahan SOP yang telah ditetapkan. Semua itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan siapa-siapa pun. Kerajaan semua tidak. Pemimpin-pemimpin negara mereka jaga, mereka tak ada masalah. Gaji dia orang besar, mereka terkawal, mereka orang tak boleh nak dekat. Dia orang tak ada masalah. Kalau masuk hospital pun hospital yang terbaik, dia orang dapat dia punya allowance sakit itu tinggi. Lagi tinggi pangkat, lagi besar dia punya allowance dia tu. Tak mana kalau kita ni pula silap kalau kita tak jaga betul-betul, kita terpaksa keluar duit. Kalau tambah-tambah kalau kita tidak ada kemampuan keluar duit daripada akaun, kesian. Kita jaga, baik kita berhati-hati. Tapi kalau nak kena juga, dah berhati-hati tapi dijangkiti juga, maka Allah Ta'ala tu sayang kita lah tu. Kita dah usaha, faiza azamta fatawakal Allah. Kita dah berazam, dah jaga, dah ikut SOP, dah ikut arahan kerajaan, kita tawakal je pada Allah. InsyaAllah Allah jaga. Tapi kalau tak ikut, kita bergaduh-gaduh nak duduk ramai-ramai dekat satu meja, sedangkan kedai itu membenarkan kita duduk 2 orang atau 3 orang, kita duduk sampai 5 orang. Kita keras kepala. Maka kita jawablah depan Allah kalau jadi apa-apa kepada orang lain. Sebab apa yang Ustaz Syed sebut tadi, hadis Nabi, la darara wa la dirar. Jangan kamu mendatangkan mudarat pada diri kamu dan orang lain, sebab hukumnya adalah haram berbuat demikian. So kena berhati-hati. Jadi kerajaan telah membenarkan kita ini buka segala sektor-sektor ekonomi, bukan untuk kita berhappy-happy, bergembira tanpa mengikut SOP, tetapi kita kena bekerja untuk mencari rezeki anak keluarga. Kita kena membantu keluarga untuk untuk terus hidup. Anak-anak nak belajar, ada yang SPM, ada yang STPM, cikgu-cikgu terpaksa keluar. Maka tolonglah, jagalah SOP dan tolonglah pastikan kalau kita sakit, jangan keluar kerana ia akan mendatangkan mudarat pada orang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Datuk, nak minta Datuk kongsi mungkin sedikit zikir ataupun doa, ataupun mungkin sahabat-sahabat kita boleh amalkan yang pendek-pendek je Datuk. Moga-moga menjadi pelindung kepada diri kita, kepada ahli keluarga. Mungkin ada amalan yang ringkas-ringkas, yang mudah-mudah. Sebab ada suami-suami, ayah-ayah yang dah nak keluar kena pergi kerja, ada yang kena pergi cari rezeki, jadi mungkin dia boleh amalkan. Dan itu sebagai penutup kita lah pagi ni. Kita juga tak lupa untuk ucap terima kasih pada pihak PPZ yang menganjurkan forum online ini, dan kita ucap terima kasih khususnya pada sahabat-sahabat yang bersama menonton, dan jangan lupa tolong share. Moga-moga kalau rasa apa yang Datuk share pagi ni bermanfaat, banyak perkara yang perlu kita faham, tolong share supaya sahabat-sahabat juga mendapat saham pahala. Ya. Jadi Datuk Izhar, silakan sedikit zikir ataupun amalan yang boleh sama-sama kita amalkan. Sila. Okey, terima kasih Ustaz Syed. Amalan yang saya lakukan dan saya amalkan, dan ia juga sebenarnya adalah dia kata nasihat daripada guru kita lah, almarhum Profesor Datuk Dr. Harundin.
bila kita ditimpa, kita takut untuk terkena apa saja jenis wabak ataupun jenis benda yang boleh mendatangkan mudarat, saya amalkan setiap kali saya nak keluar rumah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu yang saya akan amalkan. Saya nak masuk kereta, saya akan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bila saya nak keluar kereta, begitulah seterusnya. Saya akan amalkan bismillah itu. Kan kita, setiap benda yang kita nak buat, kita mulakan dengan bismillah. Cuma saya tambah dengan bismillah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bila kita dengan nama Allah, kita minta perlindung daripada segala perkara-perkara yang mendatangkan mudarat, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat, insya-Allah. Cuma saya nak ucapkan juga terima kasih kepada semualah, kerana saya rasa pagi ni hampir dekat 1,200 yang live dan bertukar-tukar. Saya tengok lebih daripada 10,000 dah tadi setengah jam yang lepas, lebih 10,000 lebih yang live bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. Selalunya kalau kita tengok akhirnya lebih daripada 20,000 lah pagi ni. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Terima kasih Ustaz Syed, terima kasih PPZ dan semua orang yang share. Ada yang dalam 10,000 tu ada yang duduk atas sofa, ada yang bang atas katil, ada yang sambil kucak, you know kucak. Dia alhamdulillah. Inilah kelebihan hikmah di sebalik PKP ni. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan bagaimana Datuk sebut tadi, terima kasih kepada semua yang bersama-sama kami pada pagi ini. Boleh teruskan tolong share supaya majlis ilmu kita yang dianjurkan oleh PPZ ini tersebar manfaatnya kepada umum, insya-Allah. Datuk tunggu je seminit dua lagi dan saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat. Ada satu kes lagi yang viral ni Datuk, sebagai penutup program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tunggu je, nak tengok ada kes viral ni. Okey. Apalah Baitul Mal pusat zakat ni tak buat kerja ke apa? Habis tu duit zakat orang, dia orang ni buat main lah. Tengok ni ramai orang susah. Aku tak faham lah. Lantak aku share je. Oi, apa ni? Oi. Kat mana ni weh? Woi. Bos, ni lah yang kita colek tadi. Apa kau buat tadi? Buat apa? Mana dia buat apa? Tiba kena sekop macam orang buat salah pula. Apa dia ni? Bohong tak ada. Apa kau buat dengan telefon kau tadi? Main Facebook. Biasalah. Biasa apa? Itu je. Kau ada share kan satu berita tadi? Share pasal orang susah, tak dapat bantuan. Biar semua orang tahu yang Baitul Mal tak buat kerja. Apa lah? Kau tengok ni? Ni 2011, 2012, 13 tiap-tiap tahun dapat bantuan. Mana saya tahu Encik? Lain kali tak tahu, tanya. Jangan main viral dia. Jangan jadi hero. Faham Cik, faham. Saya tak buat lagi dah. Sekarang kau dah viral kan? Tanggung lah sampai mati. Cik. Nak pergi mana Cik? Cik, lepaskan saya Cik.